Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran bersama FB Live, utusan TV pada malam ini. Dan pada hari ini kita bawakan kelainan. Kalau sebelum ini program Berani Cakap kita bawa pada waktu pagi, tetapi pada hari ini kita bawakan program secara langsung itu pada waktu malam. Dan ini kerana dua tetamu kita ni berada dalam keadaan yang sangat sibuk. Masing-masing ni doktor kan, almaklumlah. Masing-masing sibuk dengan tugas-tugas mereka dan hari ini kita berkesempatan untuk berbual dalam program Berani Cakap ini bersama dengan dua tetamu, dua doktor muda, dua-dua berada dalam medan hadapan, frontliner yang berurusan dengan COVID. Jadi saya kenalkan tetamu saya pada hari ini, Dr. Nur Fatihah Hanim, COVID Rescue Unit, kan betul ataupun COVID Response Unit, CRU, yes, Hospital Sungai Buloh. Assalamualaikum Dr. Alahai Comel. Waalaikumsalam. Ceria, dapat wajah, tak adalah wajah letih, kan? Tak adalah, okey je. Very good. Thank you Dr. Dapat bersama dengan utusan TV sembang-sembang pada malam ini. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Dan juga kita ada seorang lagi doktor muda tu, dekat atas tu doktor muda, Dr. Hafiz Rosli, Pegawai Perubatan Jabatan Medikal COVID, Hospital Melaka. Apa khabar Dr. Hafiz? Dr. Hafiz terlupa buka mic Dr. Hafiz. Cuba Dr. Hafiz buka mic. Apa khabar dengar? Ya, baru dengar suara doktor. Kalau dengar suaranya pun rasa sihat dah. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor berdua, doktor muda ni. Terima kasih doktor. Hari ini kita nak membicarakan dalam satu tajuk, tajuk yang berkaitan dilema medan COVID-19. Nampak ya, tajuk dia, kita nampak tajuk ni macam celaru suasana dia kan. Bila kita sebut dilema ni, macam-macam benda yang kita fikir, krisis dan sebagainya kan. Tetapi eloklah saya bertanyakan kepada dua doktor yang ada di dalam rancangan ini, di mana mereka akan berkongsi tentang tajuk ini, dilema medan COVID-19. Dan di awal ni saya nak bertanya dengan doktor lah, Dr. Fatihah lah dulu Dr. Fatihah kan Doktor, berapa lama doktor berkhidmat dalam kelompok rawatan COVID ni doktor? Sila share. Saya kalau ikutkan bulan depan, Oktober 12, saya ingat first time, that was the first day PKP 2 di Selangor. That was, kalau ikutkan bulan depan 12, saya bulan 10, setahun saya dalam COVID. Berkhidmat sebagai pegawai perubatan tu memang dah setahun lah. Sebelum ni saya dekat Melaka. 3 bulan saya jadi floater, maksudnya lepas tamat hospital tu saya in charge untuk bahagian NS bahagian ICU. Lepas tu saya dipindahkan ke Sungai Buloh. So next month is my 1 year of COVID lah, anniversary. Wah, dah setahun dah. Doktor nak celebrate pakai apa? Nak pakai apa? Nak pakai kek? Pakai PPE. Ataupun nak pakai PPE. Pakai PPE. Okey, Dr. Hafiz, pengalaman silakan. Saya, Assalamualaikum semua. Saya pegawai perubatan daripada Hospital Melaka. Bertugas di COVID hampir masuk bulan ketiga lah. Sekarang bulan ketiga saya berada di COVID. COVID pula kita panggil. Tapi saya bekerja di Hospital Melaka daripada 2019 lagi lah. 2019. Baiklah doktor, saya nak menarik sikit perhatian kalau tengok daripada keadaan dan situasi semasa pada waktu ini. Saya tidak berada di hospital. Betul-betul doktor berada di hospital. Mungkin kita bolehkan share sedikit. Kalau kita tengok footage dan gambar-gambar dah masuk di dalam secara online ini. Kalau boleh Dr. Fatihah ceritakan sikit apa sebenarnya berlaku dalam ward dan sebagainya supaya kita dapat berkongsi dan memahami karakter doktor yang berada dalam medan COVID ini. Silakan. Okay, so first and foremost saya rasa ramai yang tahu kita memang waktu fasa 2, fasa 1 memang ward COVID penuh lah. Waktu tu saya rasa sekarang lah fasa 3 pun penuh juga. Cuma pada fasa pertama tu dia punya cases are not so overwhelming. Dia tak seteruk sekarang lah. And then saya jaga di Hospital Sungai Buloh. So kita ada 2 tempat. Kita ada pusat kusta, kita ada main building. So pusat kusta ni kita letakkan pesakit yang lebih stabil, iaitu kategori 3 dan ke bawah, ataupun kategori 2 yang tidak ada masalah kesihatan yang teruk lah. Ini kita ada di main building di mana most of them kita letak kategori 4 dan kategori 5. Saya in charge kategori 4 ke atas lah.
kategori 1, 2 tapi most of them are kategori 4. Saya in charge di tingkat 5. So memang di situ katil kita ada 9 aras. 9 aras daripada tingkat 3 sampai 9. So setiap aras tu ada 4 ward. So dalam satu ward dalam 28 orang, dapat 28 patient, ada juga extension bed 4 katil macam tu. So basically dalam satu ward tu 32 patient. So memang selalunya penuh, jarang Sungai Buloh kosong lah. So memang keadaan sebenarnya memang sangat sempit and not comfortable lah. I see. Dr. Hafiz, bagaimana keadaan tugas di ward COVID di Melaka? Okey, sekarang saya ditugaskan menjaga pesakit COVID untuk kategori 4 dan 5 lah, maksudnya memerlukan oksigen. Kategori 3 dan ke bawah kita ada juga di Hospital Melaka, tapi kita dah sekarang kita panggil fasa transisi lah. Kita nak bertukar, kita nak hantar semua patient tu ke PKRC kita yang ada di Melaka lah, iaitu MITC. Jadi kebanyakan pesakit-pesakit yang di Hospital Melaka masih memerlukan oksigen lah. Jadi yang di dalam ward saya ada yang memerlukan oksigen requirement yang tinggi ataupun yang memerlukan mesin maupun yang sudah pun diberikan bantuan pernafasan melalui tube pernafasan lah. Ya. Jadi sebagai orang muda mengendalikan satu situasi yang orang kata dalam keadaan chaos ada, huru-hara ada, takut ada, bimbang ada dan macam-macam perasaan yang kita ada. Orang muda ni kadang-kadang darah cepat naik kan. Saya tak tahu macam mana Fatihah dengan Hafiz boleh mengendalikan keadaan itu kan. Kadang-kadang kita cepat melenting, cepat marah. Apatah lagi kita berada dalam keadaan benar. Bagaimana kita mengawal keadaan itu? Silakan Fatihah. There are times that kita akan rasa very disappointed, especially when we encounter patients yang macam degil. Ada setengah tu yang memang kita kata jangan buka oxygen mask, and then because we know their state of condition, kita tahu dia orang akan merosot bila diorang buka oksigen mask. So this kind of patient sangat memberi cabaran lah, because kita tak sentiasa masuk memakai PPE tau. It's not like 24 hours kita pakai PPE and then see patient. There are times yang kita duduk di ward, duduk di counter dan kita monitor diorang daripada jauh. So benda-benda macam contoh pesakit tak pakai oksigen dan tiba-tiba oksigen saturation, maksudnya dia punya kadar oksigen dalam badan menurun. So kita terpaksa bergegas masuk. Itu benda-benda macam ni sangat menguji kesabaran, tapi most of the time karakter saya memang bukan seorang yang pemarah. Jadi memang saya akan macam tegur, mungkin akan rasa kecewa, nampak nada kecewa, tapi jaranglah saya akan marah patient saya lah. Kita terimalah reda. Ya betul. Yalah, kita ni doktor kan, kita tak bolehlah cakap tinggi, kadang-kadang suara kita kasar kan. Elok-elok patient nak baik, tegur tak baik. Betul tak doktor kan? Jadi macam mana lah Dr. Hafiz keadaan itu, you mengawal suasana itu berada di Hospital Melaka? Dia sama sahaja. Kalau kita nak cuba bandingkan keadaan sebelum COVID maupun selepas dalam keadaan COVID, kita masih hari demi hari kita bersama dengan pesakit. Kita mesti bermula hari tu dengan ceria sebab kita nak mulakan kerja kita hari-harian lah. Tapi kalau tipulah saya cakap, kalau kita dah masuk, kita dah pakai PPE, kita dah berpeluh, kita dah berjumpa dengan pesakit dan dengan kita deal dengan macam-macam situasi yang berlaku, sikit sebanyak dia akan menguji kesabaran dan juga cabaran juga lah. In some way, betul-betul. Tapi saya nak tanya Dr. Hafiz dulu ya. Dia macam ni Dr. Hafiz, dalam keadaan berada di dalam ward yang kategori 4 dan 5, berhadapan dalam suasana itu. Saya tak tahu, tetapi dalam sudut insani, dalam sudut kemanusiaan ni, kita ada rasa kesedihan dan simpati. Betul. Jadi keadaan itu bagaimana you nak menghadapi, especially patient yang macam tu? Belum, saya tak cerita lagi pasal keluarga, tetapi keadaan patient yang you lihat bagaimana? Ini bukan sesuatu yang senang. Itu yang saya boleh kongsikan. Dia bukan sesuatu yang senang. It takes time, it takes masa. Dia memerlukan training yang bertahun-tahun untuk kita betul-betul kawal emosi kita. Sebab kita tahu kita berhadapan dengan seseorang yang mungkin adalah ayah seseorang, ibu seseorang, anak bini seseorang kan. Jadi bila kita berdepan dengan situasi macam tu, apa yang kita telah diajar sepanjang dalam latihan-latihan kita sebelum ni adalah memastikan kita treat patient kita secara profesional dan kita kena lebih fokus untuk tangani apa yang berada di hadapan kita lah. Not to make our emotions truly involved lah. Itu maksud saya. Kita ni profesional ya, doktor muda. Doktor muda kita ni profesional dalam bidang yang kita ada. Tinggal lagi mungkin Fatihah, mungkin ada tak dalam keadaan tu you rasa
rasa nak menangis pun ada, contoh kan, apabila berhadapan. Dan especially bila detik-detik you berhadapan dalam keadaan itu, detik-detik suddenly pesakit itu tak ada dah. Jadi macam mana you menghadapi keadaan itu? Ya, you are doktor, you are professional, but you nak berhadapan dengan situasi. Okay lah. I mean, we are doctors, yet we do have feelings. Kita tetap ada perasaan. And we have our own sympathy, and it's always advised. There are times when kita kena professional, but there are times that we are humans as well. So memang saya rasa waktu-waktu contoh lah kalau kita menghadapi pada situasi, kalau macam kita pakai PPE tak nampak sangat lah. Kalau mata berair ke menangis, sosek-sosek kat belakang tu tak perasan lah. But then sometimes kita tak boleh nak nampak, especially bila kita nak berhadapan, bila kita nak call family and bagi tahu dekat dia orang patient dah tak ada. Benda tu sebenarnya sometimes kita akan ada rasa dengar kita macam sedih. But then that kind of feeling sepatutnya tak boleh lah, sebab we have to be professional dan kita kena deliver, kita kena tunjuk yang kita empati, tapi kita tak boleh terlalu emosi bila kita ni lah. Sangat sukar. It will take time for you to do it lah. Saya rasa memang selama 2 tahun, 2-3 tahun tu baru boleh macam betul-betul kita kata hadapi, dan kita terus macam tak ingat dah, lepas tu dah lupa. That's the concept lah. Jangan memikir, nanti kan sedih. Ya, Dr. Hafiz, kira example ya. Katalah you berhadapan situasi berat. Saya tak tahu sama ada doktor ada pengalaman atau tidak untuk bagi telefon kepada keluarga. Betul, dan saya yakin mungkin doktor ada pengalaman itu. Saya nak doktor sharekan yang itu dengan kami. Okay, detik-detik itu bagaimana you dalam karakter yang pertama, you nak buat apa dulu, kemudian you nak bagi dia, kemudian you nak bercerita dengan keluarga, dan di akhirnya pesakit dah tak ada. Macam mana you nak explain dia, tuan? Can you kongsi dengan kami? Ya, ini berlaku selalunya bila kita on call lah. Kalau kita macam waktu siang, bekerja dah harian, mungkin ramai sikit kita punya staff. Jadi benda ni kita boleh share ramai-ramai. Tapi kita bila waktu on call, kita tengah seorang-seorang, kita kena deal benda ni semua sendiri sambil kita minta bantuan daripada pakar yang bertugas juga pada malam tersebut. Jadinya first kita tahu tugas kita adalah untuk menyelamatkan pesakit tersebut. Setuju? Jadi yang kedua, kita kena tahu bukan setakat pesakit tapi dia mempunyai keluarga. Jadi kita perlu inform juga keluarga. So masa tu kita kena cepat bersama-sama dengan staff-staff kita yang mungkin tidak ber-PPE, kita kena cepat sikit berkomunikasi dengan diorang untuk make sure kita dapat reach keluarga untuk inform keadaan terkini macam mana. Lagi-lagi benda ni situasi kita selalu telefon keluarga dalam keadaan patient kita nak tidurkan dan juga nak masukkan tube pernafasan ataupun bila keadaan patient dalam keadaan nazak dan kita tengah buat CPR lah, tekan dada, semasa kita tekan dada. Jadi keadaan macam tu memang riak muka memang macam Fatihah cakap lah, memang orang takkan nampak, tapi sebenarnya dia nak sampaikan tu kita fikir banyak kali. Kita cakap ni kita kena duduk di kasut family sendiri lah. Betul. Ustaz, tadi soalan tu yang saya nak tanyakan kepada, sebab saya tengok keadaan itu adalah kita tak merasa, saya tidak merasakan suasana itu. Tinggal lagi ialah saya nak kembalikan kepada isu dilema tadi. Kita berbincang soal dilema. Dan you orang muda, dilema you ada di situ. Bagaimana you nak mengendalikan komunikasi dalam kalangan family kan? Betul. Fatihah, mungkin Fatihah boleh share satu lagi. Detik itu ya, apabila you dengar dan you akan dengar suara beraung daripada keluarga kan. Ya, okey. That moment macam mana you handle? Moment I have memang kita ada deal with few patients bila menangis and they kept on asking, betul ke doktor, tak ada dah, macam please doktor, he's only I mean like macam ada 4 orang anak kecil-kecil semua. You know, this kind of feelings trigger kita because we are also we do have families and then selalunya most of the time yang I akan deal is I kept quiet, let them cry. I akan biarkan mereka bersedih for a minute, for a moment, and then once they actually okay, then I would just ask macam, boleh saya puan okey, kita minta maaf, salam takziah. Kita akan sampaikan ucapan sedih lah. Maksudnya kita akan bagi tahu salam takziah. Untuk orang Islam kita bagikan sedekah Al-Fatihah. Dan memang saya akan sentiasa bercakap because kita seorang orang Islam kita for me, saya akan sentiasa bagi tahu dekat family, jangan risau, kami ada kaki tangan Islam. Kami dah ajar mengucap sebelum kalau kami nampak dia dah nazak lah. That is the most keyword yang sebenarnya kita kata sebagai manusia lah, bukan sebagai seorang doktor je. So there are times kalau saya rasa macam saya tak boleh handle,
saya senyap ataupun saya macam okey puan, nanti kita bagi tahu macam mana kita nak uruskan jenazah semua ya. So saya akan cut the conversation because I don't want to show that I'm actually sad. Ya. So itulah cara-cara. Okey, kalau kita cerita pasal dilema ni, sangat banyak dilema ni. Orang muda. Orang muda macam Dr. Hafiz, Dr. Fatihah ni tak ada masa ke nak pergi shopping. Dalam keadaan sekarang, dalam keadaan you berada bertugas dalam keadaan menghadapi suasana COVID yang serius kan. Masa you nak pergi jalan-jalan, ada bercuti ke dan sebagainya. Dilema, bagaimana? Hafiz? Apa? Saya? Ya. Boleh. Secara jujur ni lah, kebanyakan jadual hospital-hospital COVID setakat ini, kalau tak seminggu, 7 hari bekerja selama seminggu, mungkin 6 hari seminggu bekerja. Jadinya hari cuti kita memang jarang sekali lah kalau nak keluar. Kita lebihkan masa kita bersama dengan bantal, dengan katil lah untuk tidur, untuk kita refresh balik before kita go for another 6 days macam tu. Dan keluarga pun lama dah kita tak jumpa juga sebab certain center di hospital di Malaysia juga membekukan cuti tahunan. Jadinya kita terpaksa bekerja sebab ni adalah pandemik, kita pun terima saja. We are being trained and we are prepared for it lah. Fatihah, bagaimana Fatihah? Yes, betul lah cakap Hafiz. So, kira macam our time is actually very limited. Sebab contoh macam Hafiz, dia punya cara kerja di Hospital Melaka berbeza dengan di Sungai Buloh. Sebab we have enough for now. Kita alhamdulillah kita ada cukup manpower, so kita ada kerja shift. Jadi kerja shift tu saya akan kerja 12 jam untuk hari ini. Esok kita akan masuk kerja malam, which is start pukul 9 malam lah, 9 malam 9 pagi. So this kind of time yang kita ada most of the time memang sama ada sebab saya dah ada family, so saya akan spend with my daughter. Saya jarang keluar. If I really need to go out, we do lah. Kita sebagai manusia, kita ada fitrah untuk to feel happy kan. Nak beli barang ke apa, grocery semua tu kita keluar jugalah. But most of the time memang cuti kita dibekukan. So most of the time we are committed to our work lah. And then my family pun semua faham dengan keadaan kerja semua, and they are actually very fine lah. So kita tetap keluar, kita orang muda. Kadang-kadang orang tanya, betul. Kan, doktor ni 24 jam tak ada waktu rehat ke? That is the one question kan. Kalau ada, kita ada waktu. Kalau rehat pun, bagaimana rehat dalam hospital? Yang itu macam mana, Hafiz? Kita sebab di Hospital Melaka kita pakai sistem AM shift lagi, maksudnya office hour lah 8-5, melainkan kita on call 24 jam. Jadinya memang kalau 8-5 tu memang kalau di issue memang tak ada waktu fix rehat kita lah. Kita memang sentiasa dalam ward, prepare saja sebelum kalau kita dah donning atau kita pakai PPE, dah kita doff, kita mesti duduk dalam ward lah supaya in case, sebab kita punya oksigen, kita punya pesakit memerlukan oksigen yang tinggi. Jadi bila masa dia boleh deteriorate, boleh jadi makin teruk apa kan. Dan kalau on call pun sama sajalah. Jadi kita di hospital memang dibekalkan makanan dan juga bilik untuk stay saja di hospital, tak boleh keluar-keluar macam tu lah. Yes. Okey, Doktor, jangan panggil Doktor Teha Doktor Teha. Doktor, macam ni lah Doktor. Dalam keadaan situasi, ada yang menunjukkan gambarnya Doktor dalam social media, makin kuranglah pesakit pada waktu ni. Ada gambar dan banyak hospital mengatakan okey, betul vaksin tu nampak macam cantik, kemudian pesakit tu makin kurang. Saya nak tanya dengan doktor, apakah betul keadaan sekarang ni menurun? Mana jumlah pesakit yang pergi menerima rawatan di hospital, especially Hospital Sungai Buloh, apakah makin berkurang atau keadaan dia sama je macam tu? Alright, so everyone kena faham konsep di Sungai Buloh. So kita bukan hybrid, kita ada full COVID hospital. So memang kita, contohlah kalau even hospital-hospital lain tutup pun, contoh macam hospital Selayang, Sedang semua yang half COVID. So bila diorang tutup, dia akan refer kepada Sungai Buloh. So sebenarnya Sungai Buloh daripada segi admission tak berkurang sebab kita masih menerima referral daripada luar lah. Cuma yang saya maklum adalah dia punya severity daripada kategori tu lah. Dulu ward saya memang semua 15 liter oksigen. That's the maximum lah. 15 liter of oksigen. 28 tu semua memerlukan oksigen. Tapi yang sekarang saya lihat memang saya rasa mungkin salah satu adalah keberkesanan vaksin, di mana memang kategori 3, banyak kategori 3, even kalau kategori 4 guna oksigen 3 liter yang sikit lah, maksudnya not so bad as those days sebelum PICK kita
langsung lah. Exactly. Saya sebenarnya betul adalah Ya, adalah apa tu Dr. Fatihah? Dia start ke tu? still sama tapi tak seteruk dulu. Tak tahu dulu. Di Melaka bagaimana Dr. Hafiz? Kita sebabkan Hospital Melaka lah salah satunya hospital yang mempunyai ward COVID. Tapi bukan fully COVID lah hospital, sebab kita salah satunya hospital besar yang ada di Hospital Melaka. Jadi kita tak boleh afford untuk jadi full COVID, tapi kita adalah hospital hybrid lah. Tapi kebanyakan ward kita adalah ward COVID. Kita hanya boleh kira dengan jari je lah ward mana yang bukan ward COVID. Tapi melihatkan trend sekarang, kita telah buka balik lah kita punya ward-ward COVID tu. Kita telah buka semula untuk jadi ward-ward biasa. Lepas tu admission, kemasukan pesakit ke dalam ICU pun sekarang Alhamdulillah sangat berkurang. Jadi pesakit-pesakit yang masuk, maksudnya kes-kes baru, kes-kes yang datang daripada CAC ke ataupun PKRC ke yang memerlukan oksigen, sekejap saja. Lepas tu dia dah boleh tak perlu oksigen sajalah. So kita memang nampaklah trend tu Alhamdulillah nampak berkurang lah, makin menurun. Okey, since doktor berdua telah melihat keadaan yang benar bahawa COVID itu adalah benar. Semua orang akan tahu, okey, COVID ni apa benda COVID kan. Dia tak rasa macam saya ni bekas pesakit positif COVID yang duduk dekat MAIM. Ya. Saya duduk di sana, di okay. MAIM. Tapi tinggal lagi, orang tak percaya bahawa COVID ni benar. Orang buat tak tahu. Jadi apalah, doktor dah ada berdua telah melihat secara benar. Jadi apa nasihat kepada orang dekat luar? SOP yang ada sekarang ni cukup ke? Macam mana? Apa nak jawab? Silakan kepada semua, siapa nak jawab? Silakan. Fatihah dulu. Okey. Saya tak boleh terima bila orang cakap COVID is not real. Exactly. Sebab saya rasa COVID is very real. Then they have to see, ini bukan agenda apa-apa ke apa semua, bukan. It's really is a world pandemic punya, this is pandemic lah, macam world global issue. Yes. So bagi saya sebenarnya diorang kena tahu kita sebagai frontliner, kita bukan 24 hours in the ward pakai PPE. Dia atas yang kita makan, kita mandi, kita solat, yang kita tak pakai face mask. So we are actually breathing the same air. So sebenarnya saya rasa, tapi bila kita nak attend patient, contoh kita tak down in, tapi kita macam nak tengok daripada jauh, kita akan make sure distance kita memang ada, kita dalam in the ward kita ada partition line merah kan. Kalau lebih line merah tu kita kena pakai PPE. Kalau sebelum line merah tu kita boleh pakai face shield dan juga face mask lah. So sebenarnya penggunaan face mask dan face shield, face mask ni saya kena betul lah, face mask tu memang kena face mask, bukan fabric mask. Face mask, yes. Double mask, kalau kita pakai N95 lah. So jadi N95 tu dia punya penggunaan tu sama macam double mask kan. So sebenarnya memang kalau you really comply to that SOP, 2 meter, pakai face shield, pakai face mask, InsyaAllah terselamat lah. So far kita jarang dapat outbreak daripada pesakit kepada doktor. Most of the time kalau ada yang positif pun dalam kalangan staff is because from the community. I see. Yes. So apa pula pandangan Dr. Hafiz daripada sudut yang itu? Secara jujur, saya rasakan saya lebih suka menyampaikan mesej-mesej ataupun nasihat-nasihat saya kepada relatif. Bila kita bercakap dengan keluarga yang menelefon keadaan pesakit, saya nak kita cerita keadaan pesakit itu sendiri kepada dia supaya dia boleh sampaikan kepada ahli keluarga dan jiran-jiran tetangga. Tengok apa yang terjadi kepada ahli keluarga dia supaya dia boleh betulkan balik persepsi. Orang-orang kata yang SOP ni adalah SOP biasa-biasa saja, kau tak buat pun tak apa and everything. Sebab bila kita suruh keluarga tu sendiri yang cerita kepada rakan-rakan, kepada jiran-jiran tetangga pada macam mana keadaan pesakit sendiri, jadi dia macam lebih kepada experience sendirilah kan. Sebab pesakit sendiri tu nanti bila dah keluar pun dia akan cerita juga kepada jiran-jiran tetangga macam mana pengalaman dia. Jadi untuk masa sekarang saya rasa saya lebih selesa daripada untuk menyampaikan nasihat saya, menyampaikan saya punya penekanan terhadap SOP tu bila saya bercakap dengan family. Itu memang yang paling penting sekali lah, sebab saya nak mereka tahu, mereka faham that COVID is real and it's happening in your family, so that you take it into reality lah yang COVID tu memang sedang berlaku. Okey, bila dengar perkongsian yang doktor berdua bagi pada saya ni, saya nampak kalau dulu kita kata chaos dekat hospital, nampak kelam kabut sangat dan sebagainya. Maknanya bila saya berada dalam situasi itu, saya rasa saya kalau saya masuk nak berziarah pun saya akan keluar balik sebab saya takut. Macam ni keadaannya. Tapi saudara berdua ada keberanian yang luar biasa untuk berada dalam situasi yang begitu. Jadi
Saya nak tanya dengan doktor. Okey, saya nak tanya dengan doktor. Dalam keadaan begitulah, keadaan dalam tu, apa rutin yang you buat setiap hari di hospital? Can you share that? Okay, Boleh. Hafiz. Boleh. Boleh je. Waktu Zoom. Boleh. Okay. Saya share dululah di Silakan. di Hospital Melaka, perutinan harian kita pagi-pagi kita akan bila kita dah sampai di tempat kerja, make sure kita sarapan dahulu, sebab bila kita kita dah pakai baju, dah buang air semua, makan semua, memang tak adalah sampai settle betul-betul kerja kita. Sometimes kita boleh pakai selama daripada 8:30 pagi sehingga Zuhur. Lamanya kita pakai, kita memang tak keep on running terus lah, memang kerja. Satu patient ni jumpa, lepas tu kejap lagi patient ni pula nak sakit, kejap lagi patient ni pula nak sakit lagi. So kita memang keep tak ada masa untuk duduk lah bila kita dah pakai PPE tu kan. Jadinya bila kita masuk saja ber-PPE, so kita akan fokus dengan satu adalah untuk ambil darah harian yang kita ada plan daripada hari sebelum. Kedua, kita review patient lah, maksudnya kita tengok keadaan harian dia, kita check SpO2, vital signs yang lain lah, keadaan-keadaan yang lain. Kita akan tanyakan, ada soalan-soalan rutin yang kita akan tanya, dan kita akan pastikan dia akan buat certain exercise yang telah kita ajar lah. Selalunya kita akan ajar deep breathing exercise, self proning, meniarap tu kan. Lepas tu left lateral, maksudnya baring mengiring, semua tu kita akan pastikan diorang buat, selain daripada ada alatan-alatan pernafasan untuk bantu dia mengembangkan paru-paru dia lah. Jadi kerja harian tu macam tu juga. So, bila kita dah review belah pagi, apa-apa result darah yang keluar di belah petang yang tak cantik, yang memerlukan kita untuk intervene, kita akan masuk balik, dan kalau ada new case kita akan masuk balik lah di belah petang pula. Yes. Sama jugalah belah malam. Dia akan rutin, dia akan bergerak macam tu. Doktor Fania, macam mana? Ini dalam keadaan di Sungai Buloh ni. Kalau Sungai Buloh, kita start shift pukul 9 pagi. Alhamdulillah lah, saya tak boleh fikir kalau kita start shift pukul 8 ya. So kita start shift pukul 9 pagi sampai 9 malam lah. Okay. 9 pagi kita datang, macam Hafiz cakap, make sure you have to get your breakfast, because memang there are times kita orang tak makan langsung sampai balik kat rumah, baru dinner kat rumah. Kalau pukul 10, it's true. Orang kata macam propal lah diorang ni. Tak, no, that's true. Memang bukan, memang betul. Okay. And then we are actually memang kita di-train masa kita houseman dulu, bekerja sebab kita tak nak lambat kerja dan lambat balik. Once we settle, baru kita boleh duduk makan macam tu lah. And then di atas macam kita bergejar-gejar nak kena solat semua-semua tu. Okay, so bila pagi kita akan round dengan pakar. So bila pakar akan tengok kita orang, kalau dekat Hospital Sungai Buloh kita ada board macam papan tulis besar tu. So kita akan tengok discuss dia punya progress semua. Bila dah habis round dengan pakar, kita akan don dan masuk tengok pesakit lah. So waktu ni lah sebenarnya memang kalau dapat pesakit yang banyak isu, memang kita akan stuck in the PPE for few hours lah. Macam Hafiz cakap, pagi pakai, Zuhur baru boleh buka. Di atas yang saya masuk pukul 10, saya buka PPE saya pukul 4:30 petang. So kiranya waktu tu memang berpeluh-peluh, panas, pening kepala, dah start migraine. And then kita kena teruskan kita kena key in progress note pesakit dalam komputer semua lah. So contoh kita jaga, macam saya akan jaga bahagi 3, kita akan jaga dalam 12 ke 15 pesakit. So benda tu ambil masa sampai maghrib petang, lepas tu baru macam settle. Tu kalau tak ada banyak admission lah, banyak new case. Kalau banyak pesakit yang nak masuk, banyak pula isu dia kat situ. So there are few times yang masuk awal-awal fasa 3 dulu memang sangat teruk. Saya balik pukul 1 pagi, 12:30 pagi. So memang sebenarnya memang macam tu lah Kak. Tapi we are used to it lah. Used to it. So it's okay. Kita tahu kerja kita tak apa, okay je. Ya betul. Saya setuju dengan doktor. Betul tu. Bila kita rasa kita kerja, kita rasa seronok because it is part our life kan, betul kan? Yes, betul. Okay, let's say sebab saya tak tahu, mungkin pakai PPV tu. PPE ya. Okey. Mungkin kita pakai benda tu, kadang-kadang badan kita jadi berpeluh, lemas, berlengas, betul kan? Pakai je dah berpeluh dah. Pakai saja dah berpeluh. Saya pakai topeng muka ni pun dah berpeluh. Apatah lagi pakai satu. Bagaimana you boleh bertahan memakai pakaian tu? Bukan sebab you kerja, tetapi bagaimana you apa yang you tak boleh buka, dan macam mana you mengendalikan apabila you menggunakan PPE? Awal-awal kita memang ambil masa lah untuk adjust.
Sebab kita sebelum ni kita jumpa patient dengan pakaian kerja kita biasa saja. Kita terus sentuh patient, kita terus periksa patient tanpa perlu pakai PPE. Jadi bila kita pakai PPE, satu, dia rasa kita kat tangan tu dia dah dikurangkan sebab kita ada 2 layer glove. I see. Itu satu. Right. Lepas tu dah tak ada angin dah. Angin pasti dah tak rasa dah. Angin memang tak ada. So bila berpeluh tu semua dah melilih kat kawasan-kawasan tidak sepatutnya, dia dah berkicap lah. Tapi kalau boleh saya cakap, hampir ke 3 bulan ni, bila kita dah masuk, benda tu sebab dah terlalu jadi kerja harian, kita dah tak perasan dah tahu bila kita peluh. Bila kita dah buka pipi kita, baru kita perasan, oh astagfirullahalazim, lencun habis baju. Ya, betul. Yes. Saya selalu nampak gambar tu tapi saya tak dapat merasakan keadaan tu kan. Ya. Dr. Fatia, apakah sebab pakai pipi tu makin kurus atau macam mana Fatia? tak je soalan tu. Okey, sisi Fatia. Boleh. Sebab saya selalu akan pakai iWatch saya. Saya akan pakai Apple Watch. Semua sudah dalam satu hari saya boleh complete 10 kilo berjalan dalam watch sahaja. Yes. Betul. So that is how much we actually work. And then macam kalori tu boleh burn sampai 500 per day lah. So memang macam Hafiz cakap, memang first tu rasa sangat suffocated. Rasa macam nak pingsan. Dalam PPE pun ada lah, especially bila kita nak settle kerja kita cepat kan, and then kita rasa memang termengah-mengah awal-awal tu, and then especially kalau pula dapat facial carbo, tak nampak pula nak ambil darah nak tak boleh, nak lap tak boleh, nak pegang apa pun tak boleh, nak pegang muka pun tak boleh, memang sangat susah. Belum lagi kalau yang kita macam hidung berair ke apa ke, rhinitis ke apa ke, pula susah. Memang banyaklah dia punya halangan. So most of the time kalau rasa macam in the middle of the PPE tu, kita rasa nak pergi buang air ke apa ke, memang kita terpaksa doff, buka balik pakai semua, balik, lari, pakai balik. Betul. Yes. I see. Dan orang tak tahu tentang perkara ini. Yang orang tahu adalah kadang-kadang meluahkan perasaan marah kepada doktor kan. Dan kadang-kadang mereka tak puas hati dan mereka keluarkan dalam media sosial kan, kata doktor begini, doktor marah dan sebagainya. Tapi mereka tak faham apa sebenarnya dilema yang dihadapi oleh doktor-doktor medan hadapan COVID-19. Baik, saya nak tanya lagi satu soalan berkaitan dengan ini. Aku tak nak ambil COVID, aku tak nak kena COVID, tapi aku tak nak ambil vaksin, contoh kan. Aku tak peduli soal vaksin sebab aku rasa aku boleh gunakan apa benda yang aku ada dan aku makan, jadi aku suap, jadi aku selamat katanya. Golongan ini apa komen doktor? Saya dulu. Boleh. Saya, isu ni memang isu panas lah satu Haji Bro tu saya kena cakap dulu. Apa-apa yang saya nak keluarkan statement ni memang solely daripada pandangan saya sajalah sebagai individu dan juga seorang petugas kesihatan. Jadinya orang awam kena faham dahulu kenapa program vaksinasi ni kita jalankan. Itu yang saya nak diorang tahu, bahawanya vaksin yang kita sediakan, yang telah tersedia dalam pasaran setakat ini hanyalah untuk melindungi, bukanlah untuk mengubati. Jadi yang tu kita kena betulkan dulu fahaman orang awam. Tapi apa maksud saya perlindungan itu, telah banyak kajian-kajian ataupun kertas kajian yang dikeluarkan. Tak pernah ada satu pun daripada produk vaksin yang kita keluarkan, bukan setakat saya fokus pada vaksin COVID sajalah. Daripada vaksin yang lain pun tidak ada satu statement pun pernah mengeluarkan protection tu adalah 100%. Tapi kita boleh capai sehingga 99% bila herd immunity ataupun immunity herd yang kita panggil, bila sekelompok semua orang dah vaksin berkelompok tu. Jadi kita boleh protect orang-orang yang tidak boleh menerima vaksin, dan at the same time bila kita dijangkiti, sebab kita dah vaksin, kita dah jangkiti, kita boleh lawan virus tersebut dan dia mati dalam badan kita. Exactly. So orang awam kena tahu dahulu kenapa nak divaksin. Dan saya memang amat terbuka juga dengan golongan-golongan yang tidak mahu menerima vaksin, sebab saya nak tahu apa input daripada belah dia, kenapa dia berpendirian sebegitu. Jadinya bila kita pun bertugas dekat pusat-pusat vaksin macam tu kan Fatia kan, kita pun dengar juga sebenarnya input orang. Kenapa sebenarnya awak nak ambil vaksin hari ni? Kenapa keluarga awak tak nak ambil vaksin? Jadi bila kita dengar tu dan kita dapat proses lah, sebenarnya kebanyakannya memang tidak faham kenapa vaksin tu, kenapa mereka perlu ambil vaksin, basically. Fatia, bagaimana soal pendidikan dan komen sikit tentang anti-vaksin? Silakan. Banyak rata-rata bila kita kata anti-vaksin, diorang marah. Dia kata they are pro-safe. They have to know the definition of pro-safe, anti-vaksin ni semua. Sebenarnya waktu sekarang
diorang kata diorang compare those days vaksin macam yang 3 serangkai measles, mumps, rubella semua tu kena ambil. Sebenarnya tu vaksin pada zaman dahulu memang dia ada kajian sama macam kita waktu sekarang kita pandemik. Kita tak boleh nak tunggu 7 years of researchers, tak boleh nak tunggu. And then FDA sendiri dah approve ya dia punya kita kata dia punya penggunaan vaksin especially Pfizer semua tu memang FDA dah approve. So maksudnya dia dah selamat. And then mufti kita pun kata dia lah diharuskan. So apa yang kerajaan buat ni adalah salah satu ikhtiar sebenarnya untuk rakyat, kita tolong rakyat. Kita nak achieve herd immunity tu lah. Pada pandangan saya tak apa kalau anda rasa anda tak nak divaksin dengan apa mungkin dengan anasir-anasir ataupun ada beberapa fakta yang you rasa you berpegang teguh pada itu and you don't want to take the vaccine, it's okay. Tapi saya sangat tidak setuju kalau anda mempengaruhi ataupun macam bagi apa is very menghasut. That's the word. Betul, menghasut orang-orang lain untuk tidak mengambil vaksin. This is very wrong. Saya rasa tak patut. Everyone memang entitled to their own opinion, tapi semua orang patut membuat their own decision. I have one patient saya di Selangor kita tahu kita punya fasa vaksinasi is actually 46% macam tu, and then kita sangat dahulukan golongan-golongan yang tua lah kan, warga emas. So I have one patient yang datang dengan saya umur 78 tahun, ada masalah kesihatan kencing manis. Saya rasa ralat saya tanya family, kenapa mak tak dapat vaksin lagi? Sebab tak dapat daftar ke apa ke. Lepas tu dia memang jujur daripada pesakit sendiri kata, oh tak, sebab kita orang rasa mak dah tua, mungkin tak payah kot macam tu. Tapi sebenarnya dia, anak-anak dia yang bawa COVID-19 tu ke rumah, ke ibu bapa sendiri. So saya rasa macam tiada didikan, mungkin macam tak faham sebenarnya vaksin ni. Kalau kita yang golongan divaksin memang boleh dapat juga vaksin, dapat juga COVID-19, tapi dia punya apa kita kata severity, dia punya teruk dia tu compared to orang yang tak divaksin berbeza sikit lah. So they have to really understand this. Macam Hafiz katalah, kita bukan untuk mengubati, tapi kita dah untuk melindungi, kalau boleh mengurangkan risiko. Ya. Dr. Hafiz, saya setuju dengan pandangan Dr. Hafiz pada awal tadi. Ia soal pendidikan kesihatan. Jadi apakah pendidikan kesihatan yang ada pada waktu ini memahamkan konsep COVID-19 itu tak mencukupi? Saya nak tanya soalan itu lah, mencukupi atau tidak? Ataupun kalau ada idea baru, bagaimana nak dikembangkan? Silakan Dr. Okey, cukup atau tidak itu sebenarnya adalah isu lain. Tapi apa yang telah kita beri ataupun guideline yang telah kita beri, adakah mereka faham, itu adalah isu lain juga. Haji Bro, tu saya suka tekankan. Tak guna kita bagi banyak guideline, banyak nasihat, banyak mesej berantai MKN bagi hari-hari kan mesej. Yes. So kekal SOP and everything, tapi mereka tidak faham kenapa nak kena pakai mask, kenapa nak kena jaga SOP. Jadi saya lebih suka bila orang yang melihat sesuatu guideline atau melihat sesuatu berita dan they go in detail. Kenapa kena buat macam ni? Kenapa KKM suruh pakai mask? Kenapa KKM suruh cuci tangan? Then when the thinking happen, so otak dia akan trigger sedikit. Jadinya bila dia dah dapat kefahaman yang betul, dia akan sebarkan fahaman yang betul. Jadi dia bukan saja orang kata ikut buta tuli sajalah. Jadinya saya faham saja bila kebanyakan orang awam sebenarnya tidak boleh follow SOP ataupun kita punya nasihat-nasihat yang telah kita keluarkan secara 100%. Sebab apa? Sebab kurangnya kefahaman. Bukan mereka tidak mahu menerima, tapi mereka tak faham kenapa mereka harus follow. Itu saja. Ya, saya setuju dengan pandangan itu. Sebab selama ini kita hanya mendengar dan kita tidak melihat bagaimana kaedah yang nak dilakukan dan sebab kenapa ia perlu dilakukan. Yes. Baiklah Dr. Teha, saya panggil Dr. Teha Fatah Rahman, ini semua komen kan. Nanti kita akan baca satu persatu. Tapi tinggal lagi, apa orang muda mahu dalam situasi COVID-19? Baik, diorang tak boleh keluar, fine. Diorang tak boleh pergi jumpa kawan-kawan. Sebab apa? Mereka terkurung disebabkan COVID. Okey, saudara berdua, doktor berdua dan orang muda. Sebenarnya apa orang muda hendak dalam keadaan situasi COVID-19? Sebenarnya saya rasa bagi saya sebagai seorang, saya tak adalah muda sangat kan, tapi macam one of the younger generation lah. Sebab kita tahu waktu-waktu ni diorang keluar mencari rezeki for the family, ada yang sambung belajar, ada yang there are things that they wanted to do and their lives it's not to be wasted. Kita boleh kata macam the whole 2021 ni macam cancel macam tu, like kita tak boleh keluar.
Dia sebenarnya memang dia akan menyebabkan golongan-golongan ni macam memberontak, tapi dia have to understand in this kind of situation, dia bukan kita bukan sesaja. Kalau golongan muda yang matang tu mungkin they would understand in this kind of situation lah. Kita kena sebagai jiwa muda di atas, kita nak keluar bersenam, futsal, benda-benda yang melibatkan rakan-rakan, melepak kat mamak semua tu. I know understand that feeling. We do, but then there are things that we have to put boundaries. Macam kita kena nasihatkan diri kita that things soon are going to be okay, insyaAllah one day. Tapi sebenarnya jiwa muda ni sangat susah sebab dia orang berontak kan Pak Haji Bro. Tapi itulah, saya macam sebagai seorang belia, saya bagi tahu dekat rakan-rakan saya, if you think that is nothing necessary to be done, tak perlu lagi untuk masa sekarang ya. Sabarlah, it's okay lah. InsyaAllah mungkin ada hikmah in future, behind the light, behind every tunnel. So hopefully lah. Saya memang tak boleh nak komen sangat sebab saya pun tak tahu, saya pun golongan muda, but I don't know what to do. So Dr. Hafiz Dr. Hafiz. Okey, macam ni. Doktor adalah orang muda. Saya cakap orang muda lagi sekali sebab jiwa tu jiwa muda. Okey, betul. Doktor muda, bagaimana kita boleh menyedarkan golongan dekat luar sana, peranan yang dimainkan. Baik, doktor memang doktor. Tapi peranan apa selain daripada itu boleh disedarkan masyarakat? Peranan saya ke peranan orang muda di luar? Doktor sebagai orang muda dan juga doktor. Okey, saya kalau kita tahulah, walaupun bukan pandemik, kalau kita sebagai seorang health professional, sebagai pegawai perubatan, orang yang mengamalkan ilmu perubatan yang telah kita belajar, jadi pentingnya untuk kita beramal dengan ilmu. Selalunya orang akan lihat apa yang lebih senang dia nak tangkap kalau dia nampak contoh. Jadi contohnya dia bila belajar sesuatu dan kita lihat pada contoh, lagi cepat dia tangkap. Jadinya kita memang kena tunjukkan contoh tu lah. Jadi kalau kita ni sendiri yang sebagai pegawai perubatan pun melanggar SOP ke apa, macam mana orang awam nak follow juga? Jadinya kalau kita betul-betul kalau memang perlu keluar saja dan kita pakai full protection untuk ourselves dan kita boleh share kepada media-media sosial walaupun dalam waktu pandemik, dalam keadaan PKP, tapi kita masih boleh menjalani kehidupan kita seperti biasa tapi dalam keadaan yang terkawal supaya kita mengurangkan lagi penyebaran virus ni dan kita share. Saya harap itu membuka mata lah para pemuda yang sebenarnya there is actually ada harapan untuk kita kembali, tapi saya harap realiti tu mesti melekat di kepala bahawa kita memang kena hidup dengan COVID selepas ini. Itu yang paling penting sekali. Saya harap daripada generasi muda memahami yang memang COVID is among us. We have to deal with it and we will fight it lah dengan apa cara sekalipun. Contoh macam kita hidup dalam denggi. Semua orang betul. Sekarang ni kita belajar untuk hidup yang bersama dengan COVID. Betul. Jadi kita kena belajar dalam cerita-cerita. Okey. Doktor, saya nak kembali kepada tajuk kita, dilema medan COVID-19 dilema medan COVID-19. Baik. Contoh macam ni, doktor. Bila kita bercakap soal dilema ni, saya teringat satu isu. Doktor kontrak mabuk. Okey. Saya nak tanya itu. Hatal ke Haji Bro? Hatal ke tu? Hatal doktor kontrak. Exactly, doktor macam tu. Kita bagaimana situasi kadang dalam keadaan situasi begitu. KP pun berkata, tolong hormat pesakit dan anda dah angkat tangan mengikut dan membaca segala bentuk peraturan dan sebagainya. Tetapi masih lagi berlaku. Bagaimana soalan ini? Saya pergi dulu lah so, macam Fatihah macam dah ready tu, sebenarnya isu kontrak, isu doktor kontrak ni bukan isu baru yang Haji Bro. Sebab isu kontrak ni adalah telah bermula daripada 2016 sekali lagi. Itu saya rasa kebanyakan orang awam tidak tahu. Sebenarnya ramai doktor-doktor muda di Malaysia telah dikontrakkan statusnya sejak daripada 2016 lagi. Jadinya 2021 ini bila hatal tu dibuat adalah fasa ataupun tempoh terakhir first batch yang dikontrakkan tu untuk kontrak dia tamat. Then they have to do something about it. Because apa yang saya lihat setakat ini, kita tengah mengalami pandemik. Jadinya semua hospital telah dijadikan hospital COVID. At one time memang jadi COVID lah.
kan. Jadi kebanyakan yang menjaga pesakit-pesakit COVID tu tidak boleh dinafikan, lebih daripada 50% adalah doktor-doktor kontrak. Jadinya apa yang mereka bukan mereka lah, kami lah kan, sebab kami pun doktor kontrak juga. Jadi apa yang nak disampaikan sebenarnya semasa harta tersebut adalah memperjuangkan tentang security of our job and also the future of our job. Maksudnya sebab dengan status kontrak kami tidak boleh menjadi pakar. Itu yang semua tak tahu. Diingat kita punya progression tu sama dengan pegawai-pegawai kerajaan yang lain, tapi sebenarnya kami terbantut sebab kita kontrak, kita tak boleh move on from our grade lah actually. It's very slow compared to the rest of the staff lah. Ya. Okay. Fatihah nak tambah apa-apa tak? Sorry. Okay, macam Haji Bro tanya kan, like during this pandemic, kenapa kita nak berharta? Haji Bro, kita orang we fight for the status since 5 years ago. Dan kita perasan ada contoh Disember 2016 yang diorang dah 5 tahun berkhidmat waktu tu. Diorang disambungkan kontrak sebab COVID. Only that, in the matter of COVID, diorang disambungkan kerana memerlukan staff di waktu COVID pandemik ni. So that's why their contract are actually being continued. So just imagine kalau lah pandemik ni tak ada, Haji Bro, most of the time these doctors are already terminated. Saya ada rakan-rakan seperjuangan yang diterminatekan daripada kontrak seperti doktor dah belajar 5 tahun ni, diterminatekan kontrak dia orang and then they have no job at all. So saya rasa sebenarnya ramai yang rakyat yang tak tahu yang sebenarnya kita berhadapan dengan job security. Kita berkhidmat pada negara. We are actually going all out, full-heartedly berkhidmat kepada negara, especially during this pandemic. So sebenarnya kita orang rasa this is the time, sebab kita kata the time untuk kita bersuara. Sebab let's say kalau bukan pandemik, saya tak rasa kerajaan akan dengar lah hati-hati dan suara-suara kami doktor muda ni. Sebab diorang, mungkin kami tak diperlukan lagi lah sebab waktu pandemik ni they need staff, and then maybe later on bila dah pandemik dah habis ni mungkin we are not needed. So this is the time yang kita rasa memang sebenarnya sesuai. And then bila kita berharta, we don't do it so bad, like kita tak ada macam perarakan yang teruk-teruk apa. We just go doing it silently. Tak ada kita tinggal pesakit kita. There are no patients being compromised atau jeopardized during the harta. Sebenarnya memang we have already planned ahead macam mana kita nak buat. It's just a one day stand that kita just to macam kita kata solidarity lah, macam tunjuk solidarity. Solidarity itu saja. Dan doktor, saya percaya dalam jiwa doktor masih dekat dengan pasien-pasien dan juga untuk menyelamatkan nyawa manusia, apatah lagi dalam keadaan COVID. Dan saya yakin benda itu sangat melekat dekat hati ni. Itu adalah keutamaan dalam keadaan, dan pada masa yang sama kita memberikan satu petikan kepada kerajaan contohnya untuk melihat masa hadapan doktor-doktor kontrak. Bukan begitu ya doktor? Betul. Kita mengharapkan begitu. Baik, sebelum saya bertanya soalan-soalan ni, ada satu soalan di dalam soalan ni. Kalau tak silap saya daripada Syahrul Amir, kalau you tengok, dia tanya. Tadi ada soalan berkaitan hidup dengan COVID. Kan saya ada tanya doktor tadi kan, sekarang ni kita berada contoh seperti denggi, kita hidup dalam keadaan virus denggi contoh. Dan hari ini soalannya ialah apakah hidup dengan COVID maksudnya COVID tidak akan hilang ke? Macam mana? Betul? Saya boleh cakap, saya boleh cakap memang betul, memang tidak akan hilang. Sebab dia seperti macam virus-virus lain yang masih lagi ada bersama dengan kita, tapi cumanya disebabkan oleh kita ada cara-cara kita untuk membasmi, dan juga kita ada program-program vaksinasi untuk beberapa jenis penyakit yang lain tu, jadinya kita tak nampak. Sebab benda tu berjaya. Jadinya apa yang kita cuba nak laksanakan dengan program vaksinasi COVID-19 ni adalah benda yang sama saja, cuma kita di fasa permulaan. Jadi ini tak bolehlah expect kita baru start daripada bulan 3 nak nampak dia punya result bulan 9. Ni lah kan. Jadinya kita kena go. Sama juga dengan proses panjang kan doktor kan? Tak pernah ada kita buat untuk jangka pendek saja. Kita mesti fikir untuk masa panjang. Betul. So memang ada jawapan daripada Safina Noor, dia kata akan menjadi endemik kita hidup dengan virus ini, kita kena mula belajar tentang perkara ini sekarang. Betul Betul. Itu ibu saya. Setuju dengan Safina Noor. Setuju dengan Dr. Safina. Okey, ada satu lagi soalan ini. Sekolah nak dibuka. Okey, tak lama lagi doktor. Okey, sekolah nak buka. Memang betul. Anak saya pun sekolah, cucu saya pun nak sekolah dan sebagainya. Okey, sekarang ni Haji Bro dah ada susu. Ada cucu dua. Oi, nampak muda. Bukan nampak muda, jiwa nampak muda kan. Tapi kalau gerak bertongkat. Okey, soalan dia begini. Apa tips ya Dr. Yahya, Dr. Hafiz untuk guru berhadapan dengan murid yang belum divaksin? Okey, soalan.
Macam mana dia nak berhadapan? Sebenarnya saya rasa untuk berhadapan dengan murid yang belum divaksin adalah sebenarnya dia orang yang lebih berisiko kanak-kanak yang tidak divaksin. Sebab satu ialah they don't have macam dia orang tak ada antibody kepada COVID. So kalau dia orang dijangkiti, kita panggil apa tu? Ketahanan. Imunisasi. Yes, ketahanan. Ketahanan imunisasi kepada COVID. Tapi yang menjadi masalah bila terlalu ramai student yang tak divaksin, benda ni akan menjadi isu sebab kita tak dapat nak achieve herd immunity tu. So bila kita tak dapat achieve herd immunity, so these guru-guru sebenarnya berada di dalam keadaan kita terdilema lah. Sama ada dia orang masih kena mengajar, kena hadir untuk ke sekolah, tapi terpaksa menghadapi kanak-kanak, bukan kanak-kanak lah, student atau pelajar-pelajar macam ni. So sebenarnya didikan tu bukan daripada the student itself, it's actually from their parents. Kita kena terapkan ilmu kepada, sebab kalau ingat lagi ada kan Haji Bo yang isu salah seorang remaja tak saya umuran belasan tahun yang datang ke balai polis buat laporan, dia kata dia menolak vaksin semua tu kan. Bila saya tengok daripada cara kita interview dengan dia, he doesn't have a fact for him to rely on. Dia tak ada fakta yang berasas untuk dia lontarkan waktu temuduga tu. So sebenarnya saya rasa sebagai parents dan sebagai cikgu, sebenarnya dia orang kena terapkan juga pendidikan kesihatan kepada kanak-kanak. So most of the time bila kita bagi tahu kebaikan vaksinasi semua pada budak-budak ni, they got influence. Dan dia orang akan balik bagi tahu kat parents tu semua. So memang ada halangan daripada segi kita takut daripada penyebaran COVID-19 tu, tapi as a teacher and also sebagai seorang individu, kita memang kena go one by one to this kind of people, didik dia orang slow. Sebab kalau saya perasan golongan yang tak nak vaksin ni, bila dia orang berkumpulan, dia sangat gah bercakap dalam media sosial. Tapi bila kita tanya satu-satu, sebenarnya diorang tak boleh nak bagi balik lah fakta-fakta yang berasas lah. Right. Dan ada satu lagi soalan ni daripada Wan Jai, sahabat saya. Dia kata penemuan varian Mu yang lebih berbahaya kini dominan di Colombia. Mula dikesan di Jepun. Apakah vaksin sedia ada boleh membina antibody bagi melawan virus baru ini? Soalannya. Apa pandangan doktor? Katanya Dr. Yahya ataupun Dr. Hafiz lah kan. Mengenai langkah perlu dilakukan kerajaan bagi menyekat kemasukan virus ini. Macam mana kita nak sekat? Okey. Alright. Satu, kita kena tahu asas imunologi ataupun asas virologi. Maksudnya kajian mengenai ilmu mengenai virus dan juga ilmu mengenai imunisasi. Jadinya apa yang dilakukan oleh kita punya vaksin setakat ini adalah untuk develop untuk mengenal ataupun tahu macam mana rupa virus tu bila nanti kita dijangkiti. Kan? Jadinya macam mana bila new variant ataupun subtype baru daripada virus terhasil, jadinya mungkin bentuk dia pun berubah. At some point bila makin banyak variant, vaksin yang telah kita beri tu mungkin tidak akan boleh mengenal pun tu adalah COVID-19. Sebab dia punya rupa dia berubah. Kenapa dia berubah? Sebab virus ni memerlukan host. Kan, memerlukan perumahnya adalah manusia lah. Jadinya daripada satu proses dia menyebar ke orang, dia akan bertukar bentuk, dia akan mutated. Sebab tu jadi varian baru. Jadi yang sekarang kita nak buat ni adalah bila kita berlakukan program vaksinasi ni, kita nak sekat daripada penyebaran tu makin berlaku, daripada mengurangkan varian tu jadi bertambah. Mutation of the virus. So that our vaksin yang sekarang ni berkesan. Dr. Fatia bagaimana? Boleh tambah sikit? Bagi saya rasa sebenarnya benda tu di peringkat kerajaan. I think kita tak boleh terlalu lenient lah sebenarnya in terms of kita punya border semua. This one kerajaan memang kena ambil, take note. Because for now kita rasa variant Delta tu sendiri dah cukup ganas. In fact, what if new punya variant? So it has to be done at a very early stage. Saya rasa memang sebenarnya in the government level, saya tak sure how the procedure is like. Tapi saya rasa memang diorang kena buat benda ni as kena buat tindakan awal. Maksudnya sekat golongan-golongan perantau daripada Jepun ataupun daripada luar negara yang kemungkinan boleh membawa boleh membawa varian ni lah. Because we know that varian sekarang, vaksin sekarang yang kita sedia ada boleh melawan Delta virus tu, tapi
kita tak tahu keberkesanan dia kepada tahap new lagi. Sejauh mana? I've yet to read the researches on new variant punya protection within this virus. Kita tak nak nanti macam nak kena ada third booster, fourth booster kalau kita tak benda ni daripada awal. So I really hope pintu kita kata pintu border kita tu jangan selip wenang-wenangnya dibuka lah. Yes, kalau boleh kita prevent before it happens. And then hopefully saya harap saudara-saudara kecil saya ni boleh dengar jugalah. Saya pasti suara ni akan didengar selepas ni. Dan antara sedar dan tak sedar, kita hampir 1 jam membicarakan kita tajuk ni. Dan kita tak sedar pun, suddenly betul. Dilema medan COVID-19 dia nak habis dah. Di kesempatan di penghujung rancangan ini, saya nak bagi peluang kepada Dr. Hafiz dan juga Dr. Fatihah untuk menyatakan sesuatu kepada rakyat Malaysia sebagai rumusan. Silakan Dr. Hafiz. Jadi saya mewakili bukan saja petugas-petugas Barisan Harapan lah, saya juga mewakili juga keluarga-keluarga yang dah lama tak berjumpa dengan anak saudara mara semua kan. Kita semua menghadapi benda yang sama. Tak kisahlah kita bekerja sebagai apa sahaja pun, kita menghadapi pandemik ini bersama. Jadinya saya nak anda patuh kepada SOP SOP yang telah guideline yang telah kita bagi itu haruslah dilakukan dengan sehabis baik. Kita jangan buat macam melepaskan batuk di tangga. Jadi kita kena buat 100% bila kita buat tu. Jangan macam separuh-separuh lah. Lepas tu kalau boleh pergilah mendaftar untuk mendapatkan vaksin dengan segera. Cepat lagi promote. Yes, kita sebagai pro-vaksin. Saya tu je saya nak sampaikan. Kalau nak keluar kan, pakailah double mask, pakailah kita kata apa lagi, pakai face shield, benda ni sangat berkesan. Kalau kita kata, sebenarnya saya bagi tahu, saya selalu bagi tahu dekat orang ramai, saya kata kita duduk dalam kawasan vaksin, kita hirup udara COVID-19 tu sebenarnya kalau sebagai seorang pasangan hadapan, tapi kita tak dapat COVID-19 tu daripada pesakit. Sebab apa? Sebab kita jaga SOP kita. So kita datang kerja, kita mandi, balik kerja kita mandi, so kita pakai face shield, kita pakai face mask, cuci tangan. Sebab saya rasa penggunaan hand sanitizer sangat bagus lah, tapi lebih baik sebenarnya untuk kita cuci tangan lah. Betul? Balik rumah jangan, saya memang saya nak sampaikan, balik rumah jangan pegang apa-apa, jangan pegang anak, jangan duduk atas kursi sofa lepak-lepak semua, no. Pergi tukar baju ataupun pergi mandi lah. Pergi mandi, cuci baju cepat-cepat, dan baru you bergaul dengan family. And then kalau keluar memang saya, sebenarnya saya tengok adalah, kita faham perasaan ibu-ibu yang di rumah, dia jadi macam stress bila bersama anak-anak. We do understand. They bring along their kids outside. Sebenarnya kita tak ada vaksin lagi untuk kanak-kanak sekarang lah. Kita ada tapi mungkin not yet to be done. So saya nasihat kalau rasa perlu nak bawa anak-anak tu mungkin pergi ke open space. Jangan bawa ke kawasan yang tertutup kan, especially macam mall, kawasan-kawasan kecil macam tu, tempat gerai-gerai yang kecil. Atau and then pakaikan mask. Sekarang kita ada K94. K94 tu sangat berkesan juga. Kalau boleh jangan pakai fabric mask. Kalau nak pakai fabric mask, pakai surgical mask dan fabric mask lah, 2 layer lah. So sebab kalau boleh sebenarnya, kalau betul-betul kita patuh SOP, COVID ini boleh dicegah. Terima kasih sekali lagi, dan saya nak juga ucap terima kasih kepada Hakim Darman di dalam ruang komen. Dia kata saya setuju dengan Haji Bro. Ada seorang yang setuju dengan pandangan saya walaupun saya bukan doktor. Dan katanya dekat situ juga perangi anti-vaksin. Kita perangi anti-vaksin. Dan kita pastikan bahawa tahap untuk melepasi vaksin itu kita dapat capai. Kalau boleh semua rakyat Malaysia dapat menerima vaksin. Betul. Kita kembali dalam keadaan, dan benar kita akan hidup dalam COVID, tetapi kita berada dalam keadaan yang kita telah ada vaksin. Baik, betul. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi utusan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Nur Fatihah. Thank you Haji Bro sebab invite. Terima kasih kerana dapat berkongsi pengalaman dan juga dalam soal dilema juga. Terima kasih kepada Dr. Hafiz. Terima kasih Haji Bro. Terima kasih, jaga diri dekat Hospital Melaka. Lama tak makan asam pedas kat situ. Oh, sedap. Dan juga Sungai Buloh, saya juga pergi cari bunga orkid kat tepi tu kat Sungai Buloh. Dah tutup sekarang. Dah tutup kan? Tak buka lagi. Okey. Kalau tidak saya akan siap untuk beli orkid kat situ dan juga akan makan asam pedas dekat situ. Baiklah. Sekali lagi saya nak ucap terima kasih on behalf of Utusan TV di atas kesudian dua tetamu doktor hebat, doktor muda yang bersama kami yang berada dalam situasi dilema
Dilema apa? Dilema COVID-19. Dan dengan itu, terima kasih kepada anda yang menyaksikan secara langsung program ini Bicara Berani Cakap, dan juga jangan lupa klik www.utusantv.com untuk mengetahui perkembangan lanjut situasi semasa yang berlaku di dalam dan juga di luar negara. Jadi sebelum kita mengakhiri, marilah kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah kepada mereka yang telah pergi disebabkan COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya kan. Amin. Baiklah. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam program dan rancangan yang lain. Sekali lagi. Allah. Yes. Dr. Hafiz, salute to you, Dr. Nur. Thank you Haji Bro for the opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.